Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, suka untuk saya menceritakan berkenaan dengan latar belakang Ordinan Pelajaran 1957, Peraturan-Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959. Baiklah, apabila bercakap mengenai punca kuasa dalam menjalankan kuasa disiplin ini melibatkan pelibatan pihak berkuasa disiplin itu sendiri. Selaras dengan Seksyen 116 di bawah Ordinan Pelajaran 1957, pihak berkuasa pendidikan seperti Menteri telah diberikan mandat oleh Yang di-Pertuan Agong bagi kepentingan kualiti pendidikan negara kita. Oleh itu, Menteri melaksanakan peraturan yang telah dikenal pasti sebagai Peraturan-Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959. Ini bermaksud, guru besar ataupun pengetua akan bertanggungjawab ke atas hal-hal disiplin sekolah seperti mana yang telah ternyata dalam Peraturan 4 dan juga 5. Terdapat beberapa perkara yang telah termaktub dalam ordinan ini. Pertama adalah pelantikan guru besar. Sewaktu pelantikan itu dibuat, maka pihak berkuasa pelantik perlulah dengan beberapa segera memaklumkan perkara berkenaan kepada pihak pendaftar tentang pelantikan itu supaya nama guru besar tersebut akan dicatatkan sebagai nama guru besar sekolah berkenaan. Hal ini turut digunapakai sekiranya guru besar tersebut telah pun bersara. Kedua, berkenaan tanggungjawab guru besar ke atas disiplin sekolah yang mana ia bermaksud guru besar mempunyai kuasa ke atas guru-guru dan juga murid-murid di sekolah berkenaan. Ketiga ialah kuasa-kuasa guru besar. Hal ini termasuklah menjalankan hukuman sebagaimana perlu ataupun bermanfaat mengikut kepada syarat yang telah ditetapkan serta menyimpan rekod hukuman secara sulit mengikut kepada bentuk seperti mana yang telah diluluskan oleh pihak pendaftar. Keempat adalah berkenaan perwakilan kuasa oleh guru besar. Guru besar boleh mewakilkan kuasa disiplin sekolah dan kuasa menjalankan hukuman kepada guru dan juga murid yang ditetapkan olehnya dan selari dengan peraturan ataupun garis panduan yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, murid-murid tidak boleh mengambil bahagian dalam mana-mana aktiviti pilihan raya ataupun politik. Peraturan ini menyatakan, murid berumur kurang daripada 21 tahun yang belajar di mana-mana sekolah tidak boleh terlibat dengan aktiviti berunsurkan politik. Namun, sudah tahukah anda bahawa pindaan umur kelayakan pengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilihan secara automatik di negara kita sudah pun telah diluluskan pada 15 Disember 2021 yang lalu. Baiklah, saya akan teruskan pula dengan peraturan-peraturan disiplin sekolah yang ke-8 iaitu kuasa guru besar menggantung persekolahan atau membuang murid dari sekolah. Guru besar berhak menggantung murid demi menjaga disiplin sekolah. Murid yang melanggar peraturan 7 boleh digantung mengikut tempoh tertentu. Yang ke-9 ialah kuasa pendaftar mengarahkan pembuangan murid dari sekolah pada bila-bila masa sahaja bagi menjaga disiplin atau ketenteraman di mana-mana sekolah. Ke-10 ialah rayuan. Ibu bapa atau penjaga murid yang mana-mana murid yang digantung persekolahannya atau dibuang sekolah di bawah peraturan 8-A boleh merayu kepada pendaftar yang boleh membuat suatu perintah mengenai sebagaimana difikirkan sepatutnya. Ke-11 ialah catatan dibuang sekolah dalam sijil berhenti sekolah. Juga salah satu dalam peraturan disiplin sekolah iaitu sijil berhenti sekolah tiap-tiap murid yang diberhentikan sekolah di bawah peruntukan 8, 9 hendaklah dicatat oleh guru besar dengan catatan yang dinyatakan murid itu telah dibuang sekolah. Ke-12 ialah syarat masuk balik sekolah. Seseorang murid yang telah dibuang sekolah dengan perintah yang dibuat di bawah peraturan 9 tidak boleh masuk di kawasan sekolah tertentu. 13 ialah kuasa penutupan sekolah. Dalam hal keadaan tertentu, jika pada pendapat pendaftar perlu apa-apa hal ketidakterteraman berlaku di kawasan sekolah, maka sekolah perlu ditutup sementara waktu iaitu tidak melebihi 1 bulan dari tarikh perintah tersebut dikeluarkan. Yang terakhir ialah penalti. Mana-mana murid yang tidak mematuhi mana-mana perintah yang dibuat di bawah peraturan 8 dan 9 atau melanggar peruntukan 11, 12 dan 13 boleh dikenakan denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 8 bulan atau kedua-dua sekali. Okey, dapat disimpulkan bahawa Ordinan Pelajaran 1957 atau Peraturan Disiplin 1959 memainkan peranan penting dalam membentuk sistem pendidikan dan peraturan disiplin yang menjadi asas kepada perkembangan pendidikan moden di Malaysia. Kedua-dua ini juga menyumbang kepada usaha memupuk perpaduan dan meningkatkan kualiti pendidikan negara. Sekian, terima kasih daripada kami.